Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menyambung perbincangan dalam topik yang sama, iaitu kepimpinan dalam pengurusan Islam, tapi dengan memfokuskan kepada teori kepimpinan, peranan dan tanggungjawab kepimpinan, serta sifat dan kelakuan pengurus Islam. Topik yang keempat ialah teori kepimpinan. Terdapat banyak kajian mengenai kepimpinan, teori kepimpinan di luar sana, tapi di sini saya hanya memilih untuk membincangkan 4 sahaja daripada teori-teori tersebut. Okey, teori yang pertama ialah teori Great Man. Teori ini bermaksud kepimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Meaning you are a born leader. Anda ialah seorang pemimpin yang memang dah dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Teori ini terhasil sejak pemimpin dilahirkan, bukan dicipta. Dia bukan dicipta. Ini kata Bernice and Dennis pada tahun 1910 kajian mereka. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau kerana memiliki bakat sebagai pemimpin. Ini biasanya mungkin disebabkan contohnya putera mahkota, sebab dia merupakan anak kepada raja ataupun sultan sebagainya. Maka dia memang sudah dilahirkan sebagai seorang pemimpin, dan memang dia akan menjadi pewaris takhta sekiranya raja itu meninggal dunia. Itu teori Great Man, the Great Man Theory. Teori kepimpinan yang kedua ialah teori Big Bang. Teori ini maksud suatu peristiwa besar menciptakan seorang menjadi pemimpin. Dia bukan dilahirkan sebagai pemimpin, tapi telah terjadi sesuatu dalam kehidupannya yang menyebabkan dia mempunyai ciri-ciri sebagai pemimpin. Mungkin disebabkan kepayahan, kesengsaraan hidup, menyebabkan dia menjadi seorang yang lebih matang dalam menghadapi cabaran dalam hidup. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi di sini bermaksud peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau rusuhan, pemberontakan atau reformasi dan lain-lain. Contohnya kalau kita tengok di Malaysia ni, Saudari Nurul Izzah. Ini bukan cakap politik, tapi kita nak tengok bagaimana suatu peristiwa tu boleh membentuk seorang menjadi pemimpin. Dia bukan dilahirkan sebagai pemimpin, tapi sebabkan ada peristiwa yang berlaku dalam keluarganya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, yang menyebabkan dia telah bangkit untuk mempertahankan hak keluarga dan sebagainya. Jadi itu contoh yang menyebabkan seorang tu boleh menjadi pemimpin. Kemudian diintegrasikan pula dengan pengikut. Pengikut adalah orang yang menokohkan seorang dan bersedia patuh dan taat. Jadi ada pula bila dia telah muncul ataupun suatu karisma itu telah ada dalam diri seorang itu, maka ada pula pengikut yang menyokong dari belakang. Itu yang maksudkan Big Bang Theory, teori Big Bang. Kemudian teori sifat. Seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang diperlukan oleh seseorang pemimpin. Seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori, keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fizikal maupun psikologi. Keberkesanan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri kepribadian yang bukan sahaja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil pembelajaran. Sifat ni maksudnya sifat dalaman. Mungkin contohnya dia seorang yang penyabar. Contoh bila berlaku konflik dan sebagainya antara beberapa pihak, jadi dia seorang yang tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Itu sifat. Maksudnya dia tidak cepat melantah. Jadi itu sifat sebagai seorang pemimpin yang dia tenang dalam menghadapi sebarang masalah dan dapat mengawal keadaan. Itu contoh teori sifat, sifat-sifat yang ada pada seorang yang menonjolkan dia sebagai seorang pemimpin.
Kemudian yang keempat ialah teori perilaku. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung ataupun bergantung kepada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepimpinan. Perilaku ni maksudnya gaya atau perilaku kepimpinan nampak dari cara membuat keputusan. Kalau tadi sifat, kalau teori sifat sesuatu yang dalaman. Kalau perilaku kita nampak secara luaran dengan jelas. Dalaman ni kita boleh interpret yang berdasarkan kepada reaction ataupun reaksi yang ditunjukkan. Kalau perilaku kita nampak cara. Contohnya sini dari cara melakukan membuat keputusan, cara memberi arahan ataupun instruction, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin. Kalau ada masalah, pekerja bawahan ada masalah disiplin, macam mana dia menangani masalah tersebut, cara memimpin, cara menegur dan memberi hukuman. Jadi ini adalah teori keempat, itu teori perilaku. Seterusnya kita lihat pula bentuk-bentuk kepimpinan. Secara umumnya terdapat 3 bentuk kepimpinan, iaitu kepimpinan demokrasi, kedua kepimpinan autokrasi dan yang ketiga kepimpinan laissez-faire. Kepimpinan demokrasi bermaksud keputusan adalah hasil dari suara ramai. Ketua memberi peluang dan kebebasan kepada semua pekerja untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan pemimpin bekerjasama dan berjiwa rakyat. Pemimpin boleh bekerjasama dengan rakyat untuk menangani apa jua masalah ataupun membuat keputusan. Okey, yang kedua ialah kepimpinan autokrasi bermaksud berkuasa mutlak. Pemimpin mempunyai kuasa yang mutlak dalam membuat sebarang keputusan. Segala perancangan ditentukan oleh pemimpin tanpa mengambil kira mandat daripada orang ramai. Ini dalam hal ini tidak ada syura. Semuanya bergantung kepada pemimpin semata-mata untuk membuat keputusan. Arahan kerja disampaikan secara berperingkat di mana pekerja tidak tahu perancangan dan matlamat akan datang. Sebab semuanya datang daripada pemimpin dan pemimpin tidak berbincang dengan pegawai bawahan. Jadi tidak ada hala tuju yang jelas. Sebab dia semuanya bergantung pada pemimpin. Dan pemimpin tidak berbincang terlebih dahulu dengan orang bawahan tentang keputusan yang akan dibuat. Jadi pekerja tidak tahu tentang perancangan dan macam mana akan datang. Seterusnya pemimpin mengarahkan sendiri kerja yang dibuat. Jadi tidak ada orang tengah. Semuanya directly ataupun secara langsung terus dari pemimpin kepada orang bawah. Dan kepimpinan bentuk ini juga adalah bersifat diktator. Tidak ada sebarang perbincangan dengan rakyat dan sebagainya. Dan keputusan pemimpin itu adalah muktamad. Dan ia juga terasing daripada masyarakat kecuali bila ada kepentingan. Pemimpin juga dalam hal ini terasing. Dia mempunyai jurang ataupun gap yang cukup luas antara rakyat dan juga pemimpin. Sebab memang pemimpin dalam kes ini cukup berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan tanpa berbincang dengan rakyat dan sebagainya. Kemudian kepimpinan laissez-faire yang ketiga Pemimpin seolah-olah tidak berperanan. Dalam hal ini pula, pemimpin tidak berperanan. Seolah-olahnya tidak berperanan. Kenapa? Segala keputusan dan perancangan diserahkan bulat-bulat pada pekerja. Dalam hal ini, pekerja pula yang membuat keputusan, bebas membuat keputusan tanpa mengambil kira keputusan daripada pemimpin. Pemimpin hanya memainkan peranan mengemukakan maklumat tertentu atau yang perlu sahaja, di samping membekalkan rakyat dengan bahan-bahan yang perlu untuk pekerjaan. Jadi nak buat macam mana bergantung kepada rakyat, bergantung pada pekerja. Pemimpin tidak diperlukan untuk kemukakan sebarang cadangan. Sebab dalam hal ini
pemimpin memberikan autonomi yang sepenuhnya kepada rakyat atau pekerja untuk membuat keputusan. So, apakah perbezaan antara ketiga-tiga bentuk ini? Nanti kita akan bincangkan ya dalam sesi perbincangan. Yang kelima, peranan dan tanggungjawab pemimpin. Terdapat banyak peranan dan tanggungjawab pemimpin. Antaranya ialah pertama, peranan yang melibatkan hubungan interpersonal ataupun hubungan antara peribadi. Maksudnya sini bagaimana dia ingin membina hubungan antara dia dengan orang lain. Maksudnya interpersonal ni suatu kemahiran untuk memahami orang lain, untuk berkomunikasi dengan baik supaya apa yang dikomunikasikan itu dapat diterima dengan baik. Contohnya sini bertindak dalam hal organisasi termasuk mempromosikan organisasi kepada pihak luar. Jadi diperlukan kemahiran bagaimana dapat menarik pelanggan supaya terus datang ke syarikat tersebut, syarikat di mana dia bekerja sebagainya. Jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi itu masukkan hubungan interpersonal. Yang kedua, mendorong pekerja. Tadi dengan orang luar, sekarang dengan pekerja sendiri. Mampu mendorong pekerja mencapai objektif yang ditetapkan. Maksudnya bagaimana cara dia nak memotivasikan pekerja, menginspirasikan pekerja. Itu juga perlu pada hubungan interpersonal. Kemudian yang ketiga, contohnya sebagai penghubung. Pemimpin juga menjadi penghubung antara individu dan kumpulan dalam organisasi. Contohnya dia menjadi orang tengah untuk menghubungkan. Contohnya pegawai pemasaran ataupun pegawai komunikasi ataupun pegawai kewangan dengan pihak luar. Jadi dia menjadi orang tengah. Macam mana dia nak menghubungkan hubungan antara syarikat, pegawai dalam syarikat dengan pihak luar. Okey, peranan yang kedua ialah peranan sebagai penerima dan penyampai maklumat. Dalam hal ini, pemimpin menerajui urusan organisasi dalam memastikan dirinya membaca laporan, menghadiri mesyuarat dan mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa melalui saluran maklumat yang ada. Jadi dalam hal ini, pemimpin perlu mengetahui apa yang berlaku dalam syarikat. Perlu memaskini tentang apa-apa berita terkini ataupun polisi yang terkini yang berlaku yang diaplikasikan kepada syarikat. Jadi perlu baca laporan, perlu menghadiri mesyuarat. Sekiranya tidak mampu menghadiri mesyuarat, dia perlu memberitahu. Sekiranya dia menggantikan seorang untuk menghadiri mesyuarat, dia perlu dapatkan maklumat daripada penggantinya tadi dan dapatkan maklumat yang terkini. Kemudian yang kedua, selaku penyebar, pengurus dan penghantar maklumat yang diperolehi agar subordinat, orang bawahan ataupun pegawai bawahan sentiasa peka dengan ataupun peka dengan maklumat terkini. Selepas dapat maklumat, disebarkan pula, disampaikan pula kepada pegawai bawahan supaya sebarang perkembangan terkini syarikat ataupun organisasi dapat difahami, dapat disampaikan dengan baik dari atas ke bawah. Kalau dia dapat maklumat tapi tak sampaikan, maka pegawai bawahan tak dapat maklumat yang terkini dan ini boleh menggagalkan ataupun mengganggu perjalanan syarikat untuk memastikan misi dan visi itu mampu dicapai. Kemudian pemimpin juga menjadi jurubahasa, pengurus, memanjangkan maklumat kepada media dan individu luar mengenai perancangan dan matlamat organisasi. Okey, itu sebagai penerima dan penyampai maklumat. Yang ketiga, peranannya ialah berperanan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, pemimpin menjadi pengusaha, pengawal kekecohan, penyelia sumber dan perunding. Sekiranya terdapat konflik dalam syarikat ataupun dalam organisasi, maka pemimpin perlu mengambil peranan untuk menyuraikan ataupun untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan terakhir sekali, ini memang membezakan antara pengurusan Islam dengan pengurusan konvensional. Melaksanakan peranan pemimpin juga ialah melaksanakan amar
ma'ruf, ya, amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Memimpin ahli-ahli organisasi atau orang yang dipimpin menuju keredaan Allah. Soalan Islam ni, kejayaan kita bukan sahaja kejayaan di dunia. Al-falah itu maksud kejayaan di dunia dan akhirat. Jadi dalam melaksanakan apa juga tanggungjawab sebagai pemimpin, perlu memastikan bahawa tugas itu perlulah ada amar makruf dan nahi munkar. Kalau ada terselit perkara yang munkar, contohnya perlu menghadiri function-function ataupun majlis-majlis yang tidak patuh syariah contohnya, maka ia perlu dielakkan. Walaupun mungkin ia penting untuk mendapatkan pelanggan ataupun mendapatkan pelabur sebagainya, tapi sebabkan ia melibatkan perkara-perkara yang tidak patuh syariah, maka perkara itu perlu dielakkan. Seterusnya, syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, perlu kepada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pemimpin itu perlulah berpengetahuan tinggi. Kesannya sekiranya seorang pemimpin itu berpengetahuan tinggi, dia akan dihormati, dia akan disegani, dia akan dijadikan sebagai inspirasi kepada pekerja, ya, kepada orang bawahan dan sebagainya. Dan sebaliknya, sekiranya seorang pemimpin itu tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi, ia boleh merencatkan kepercayaan orang bawahan kepadanya. Itu pentingnya berpengetahuan tinggi. Sebab kalau banyak benda yang tidak diketahui oleh pemimpin, dia akan mula bertanya kepada orang itu A, B, C dan D. Ini juga boleh mengganggu karisma, kredibiliti yang ada pada dirinya sebagai pemimpin. Okey, yang kedua, berhemah tinggi. Berhemah tinggi maksudnya berpekerti mulia, berkepribadian yang baik, jujur, amanah, sopan santun, itu semua berhemah tinggi. Bila seorang itu berhemah tinggi, maka dia akan dihormati, ya, oleh orang lain dan terutama sekali pegawai bawahannya. Yang ketiga, seorang pemimpin juga perlulah mampu melaksanakan keputusan atau bukan saja membuat keputusan tetapi melaksanakan keputusan. Maksudnya keputusan yang telah dibuat itu mampu dilaksanakan. Jangan saja hanya pandai membuat keputusan tapi tidak mampu untuk melaksanakan, ya, keputusan tersebut menjadi suatu realiti. Kalau tidak, orang cakap dia bercakap saja tapi tak boleh buat. Jadi ini juga boleh memberi kesan kepada kredibilitinya sebagai pemimpin, ya. Keempat, sihat dan sempurna tubuh badan. Untuk jadi seorang pemimpin juga perlulah seorang itu sihat, ya, supaya segala perjalanan pengurusan dalam pejabat dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, perlulah fasih berkomunikasi. Kalau tidak fasih, ini juga boleh menggugat kredibilitinya sebagai seorang pemimpin, ya. Kelancaran dia bercakap, kematangan dia bercakap, ya, dengan orang luar dan sebagainya. Yang keenam, yang terakhir sekali ialah pemimpin juga perlulah mempunyai keazaman yang kuat dan tabah. Sebab menjadi pemimpin ini pastinya banyak cabaran. Jadi kalau tidak kuat dan tabah, dia akan mudah rebah dan mungkin matlamat ataupun objektif suatu syarikat itu ataupun organisasi itu tak mampu dicapai disebabkan tak mampu untuk menghadapi cabaran. Mungkin dia akan buat suatu tugas itu separuh jalan. Bila dah rasa kalah dan tak mampu untuk mengharungi cabaran, dia berhenti, ya. Jadi ini juga perlu dielakkanlah, ya. Syarat-syaratnya perlulah kuat dan tabah, ya. Kemahiran yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin. Terdapat banyak kemahiran yang perlu dimiliki, ya, bila seorang itu ingin menjadi seorang pemimpin. Antaranya ialah kemahiran merancang. Jadi merancang ini seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini, perlulah suatu perancangan yang baik itu diselarikan dengan penyusunan. Dia kena selari dengan penyusunan. Barulah dia menjadi suatu perancangan yang baik. Merancang dari segi bilangan pekerja, skop tugas, sumber kewangan, sumber peralatan. Ini semua perlu pada perancangan. Perlu bijak membuat perancangan.
Kemudian kemahiran berkomunikasi. Seperti saya katakan tadi, antaranya adalah perlu fasih. Dan kemahiran berkomunikasi ni boleh dilatih untuk dapatkan kemahiran. Menjalani latihan, menghadiri program-program komunikasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemahiran mengkoordinasi. Maksudnya menyusun atur gerak kerja, pekerja dan sebagainya, mengikut kepakaran, bakat dan sebagainya. Yang keempat, kemahiran memotivasi. Yang dimasukkan motivasi sini, memotivasikan pekerja ataupun orang bawahan. Sekiranya seorang pekerja itu mempunyai sebarang masalah, maka di sini pemimpin perlu memainkan peranan untuk memberi motivasi kepada pekerjanya. Ini juga perlu kepada kemahiran. Kemudian yang kelima, kemahiran mengawal. Contohnya mengawal pekerja bagaimana? Pekerja yang datang lewat, bagaimana cara kawalannya? Nak memastikan pekerja sentiasa datang awal dan tepat pada waktu, tidak lewat. Contohnya kalau pukul 8, maksudnya pukul 8 tu semua dah ada di tempat kerja masing-masing. Yang keenam, kemahiran mengarah. Perlu juga kepada kemahiran untuk mengarah, sebab bila kita berada dalam satu organisasi sebagai pemimpin, kita akan berhadapan dengan pelbagai lapisan pekerja. Ada pekerja yang senior, ada pekerja yang junior atau pekerja yang lebih berusia dan pekerja lebih muda. Walaupun mereka ni dari segi usianya mungkin berbeza, mereka tetap pekerja bawahan. Walau bagaimanapun, seorang pemimpin perlu bijak untuk memberi arahan. Mungkin kalau cara untuk beri arahan pada pegawai yang lebih senior, mungkin bahasanya, lenggoknya lainlah, sebab biasanya itulah untuk menimbulkan atau mewujudkan keselesaan antara pemimpin dengan pegawai bawahan. Perlu kepada kemahiran, tone ataupun intonasi suara dan sebagainya itu juga berbeza, antara pekerja baru lama, pekerja veteran dengan pekerja junior yang baru masuk kerja, yang tu perlu kepada kemahiran. Untuk pengukuhan kepimpinan pula, terdapat 3 di sini. Sedangkan untuk mengukuhkan kepimpinan seorang itu, perlulah ada kemahiran berpolitik. Kemahiran berpolitik sini bukan maksudnya kena masuk parti politik, tak. Tapi ia bukan kemahiran untuk menyelesaikan masalah di antara pandangan, tekanan atau bantahan masyarakat. Politik ni maksudnya seni untuk mengurus. Macam mana tidak mengurus konflik dalam suatu situasi. Politik ni tak semestinya berlaku dalam negara. Dalam rumah tangga ada politik, dalam organisasi ada politik, dalam kelas ada politik. Jadi perlu ada kemahiran tersebut. Yang kedua, untuk mengukuhkan lagi kepimpinan, perlu ada hubungan kemanusiaan. Maksud di sini, pemimpin tersebut berkemampuan untuk berhubung mesra dengan setiap individu dan masyarakat. Dia tak ada sebarang jurang. Jadi orang bawah pun tidak segan untuk berbicara ataupun meluahkan masalah yang dihadapi dan sebagainya. Dan yang ketiga, perlu pakar dalam bidang tertentu. Maklumat kepakaran yang dimiliki pemimpin dan suatu keupayaan melaksanakan serta mempunyai kecekapan menggunakan alat-alat yang disediakan yang ada hubungan dengan profesionnya ataupun kerjayanya. Contohnya kalau kata dia dilantik sebagai ketua jabatan teknologi maklumat, perlulah dia arif dalam bidang tersebut. Kalau dia tak arif, tiba-tiba dilantik menjadi ketua jabatan informasi teknologi ataupun teknologi maklumat, maka sudah tentulah kacau bilau jadinya jabatan tersebut, memandangkan dia tak ada sebarang latar belakang. Begitu juga menteri-menteri yang dilantik, biasanya mempunyai latar belakang tertentu yang sesuai dengan jawatan yang dilantik. Yang keenam, sifat dan kelakuan pengurus Islam. Bila kita bicara tentang kepimpinan dalam perusahaan Islam, sudah tentulah kita ada suatu identiti yang tersendiri berbeza dengan bukan Islam. Sifat asasnya apa?
Okey, pertama perlu ada semua sifat Rasulullah SAW, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan dilengkapi dengan sifat tambahan. Seperti pandai mengawal nafsu, ya, tidak cepat marah, tidak cepat menting sebagainya, tidak menjadikan milik orang lain sebagai milik sendiri, sebab itu tidak amanah, ya, menyalahgunakan kuasa, tidak mendedahkan kelemahan orang lain, ya. Sebab itu tidak amanah juga, ya, sebab sebagai pemimpin kita perlu menjaga aib, aib staf bawahan kita dan sebagainya, supaya mereka memberi kepercayaan penuh kepada kita. Seterusnya, bersifat amanah dalam menggunakan harta awam. Kalau kita menyalahgunakan harta awam juga, itu bukan kelakuan pengurus Islam. Kemudian mempunyai keyakinan diri, kita dah bincang tadi, dan perlu berhati-hati menerima berita. Maksudnya dalam hal ini, seorang pemimpin atau pengurus itu perlu tabayun dulu, ya, dapat dulu penjelasan adakah ianya benar, dan perlu mendengar dari dua-dua pihak, ya. Jangan mendengar dari sebelah pihak saja, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya ketidakadilan, ya, dalam membuat keputusan nanti. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, kepimpinan dalam Islam ialah kepimpinan kemanusiaan yang sentiasa mengambil berat dalam mengawal dan menjaga kehormatan manusia, menjamin segala keperluan mereka dan memperbaiki segala urusan perhubungan mereka. Dan untuk memperbaiki segala urusan hubungan itu, kita boleh lihat berpandukan surah Asy-Syu'ara ayat 219 yang bermaksud, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Itu sekian, terima kasih.